Selamat sejahtera kepada Dr. Nur Anida dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini saya dan rakan ahli kumpulan saya yang lain akan mengulaskan dapatan yang telah kami dapat daripada tugasan kumpulan yang telah kami lakukan. Kami terdiri daripada 5 orang, iaitu saya, Envinisha, Jacinta Liza, Olia Resi, Ain Syahidah dan Nur Sila. Ancaman persekitaran luaran seperti pandemik COVID-19, ketidaktentuan ekonomi global, kejatuhan nilai mata wang asing dan ketidakstabilan politik telah memberi tekanan hebat kepada organisasi di seluruh dunia. Risiko ini memerlukan tindak balas yang proaktif dan strategik oleh para pemimpin untuk memastikan organisasi mereka dapat terus beroperasi dengan stabil dan berdaya saing. Pemimpin perlu memahami bagaimana faktor-faktor persekitaran ini boleh memberi kesan secara langsung atau tidak langsung kepada organisasi dan merangka strategi yang bersesuaian untuk mengatasinya. Teori kepimpinan transformasional menekankan pemimpin yang berkesan adalah mereka yang mampu mempengaruhi dan memotivasi pekerja untuk menyesuaikan diri mereka dengan perubahan dengan memberikan visi yang jelas serta sokongan moral. Pemimpin yang menggunakan pendekatan ini akan menggalakkan daya tahan dan fleksibiliti dalam organisasi yang penting dalam menghadapi ketidaktentuan dan risiko yang timbul akibat faktor-faktor luaran seperti yang dinyatakan. Dalam pembentangan ini, kami akan membincangkan secara terperinci strategi-strategi yang boleh diaplikasikan oleh seseorang pemimpin dalam menangani risiko-risiko persekitaran luaran ini, seperti bagaimana aplikasi teori pengurusan risiko dan kepimpinan dapat membantu dalam mengurangkan impak negatif terhadap organisasi. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada doktor dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Ain Syahidah binti Muhammad Isa, nombor matrik 283984. Saya akan membentangkan tentang kebaikan strategi proaktif pemimpin dalam menguruskan risiko persekitaran luaran. Okey, dia ada yang pertama, pemantauan persekitaran dan data. Pemantauan keadaan semasa pengumpulan data relevan. Analisis data membantu membuat keputusan berdasarkan maklumat yang tepat. Contoh, pandemik COVID-19. Analisis data kesihatan untuk mengatur operasi. Poin yang kedua pula, kepelbagaian sumber dan rantaian bekalan. Dapat mengurangkan kebergantungan pada satu sumber atau negara. Memastikan pembekal alternatif untuk menghadapi gangguan. Contohnya, rantaian bekalan pelbagai negara mengurangkan impak pandemik. Okey, poin yang ketiga pula ialah perancangan keuangan yang berkhidmat. Simpanan keuangan mencukupi untuk menghadapi ketidaktentuan, penyusunan semula bajet dan pengurusan kos yang berkhidmat. Contohnya, dapat mengurangkan kos tidak kritikal semasa krisis ekonomi. Berikutnya, kebaikan strategi proaktif pemimpin dalam menguruskan risiko persekitaran. Yang keempat iaitu membangunkan pelan keseimbangan perniagaan BCP. Pelan tindakan untuk senario terburuk seperti pandemik atau krisis politik. Yang berikutnya, pelan diuji secara berkala untuk memastikan kesediaan. Contoh, infrastruktur kerja jarak jauh semasa pandemik meningkat produktiviti. Okey, yang kelima pula iaitu komunikasi yang jelas dan konsisten. Memastikan komunikasi efektif kepada kaki tangan dan pihak berkepentingan. Menyampaikan maklumat yang tepat mengenai langkah-langkah organisasi. Contohnya, komunikasi tulus semasa krisis politik membina kepercayaan pekerja dan juga pelabur. Manakala poin yang keenam pula iaitu kebaikan tindakan proaktif. Peningkatan ketahanan organisasi, lebih bersedia menghadapi cabaran, pengurusan risiko yang lebih baik mengurangkan impak negatif sebelum timbul masalah yang lebih besar. Okey, berikutnya pula, motivasi kaki tangan, keyakinan dan semangat pekerja sering meningkat. Seterusnya, yang terakhir sekali iaitu kepercayaan pihak berkepentingan iaitu pelabur dan pembekal lebih yakin terhadap organisasi. Okey, sekian saja pembentangan daripada saya.
Assalamualaikum, saya Nusila binti Muhammad Ishak, nombor metrik 284151. Saya akan menerangkan mengenai keburukan pengurusan risiko dalam situasi ancaman luaran. Yang pertama iaitu ketidaktentuan ekonomi. Ketidaktentuan ekonomi global menyebabkan pelabur hilang keyakinan dan pelaburan dalam syarikat berkurangan. Ini mengakibatkan kekurangan dana untuk operasi dan projek baru. Selain itu, permintaan pelanggan terhadap produk dan perkhidmatan menurun apabila pengguna menjadi lebih berhati-hati dalam perbelanjaan. Ini memberi kesan kepada keuntungan syarikat. Yang kedua iaitu kejatuhan nilai mata wang. Apabila nilai mata wang tempatan jatuh berbanding mata wang asing, kos untuk mengimport barang menjadi lebih tinggi. Syarikat yang bergantung kepada bahan import menghadapi cabaran besar. Selain itu, syarikat-syarikat yang terikat dengan kontrak dalam mata wang asing boleh mengalami kerugian kerana bayaran untuk kontrak-kontrak ini menjadi lebih mahal apabila nilai mata wang tempatan jatuh. Yang ketiga iaitu ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik boleh mengganggu operasi harian syarikat. Konflik politik atau ketegangan di sesebuah negara boleh menyebabkan gangguan terhadap rantaian bekalan global. Contohnya, syarikat BP terpaksa menghentikan operasi di Libya semasa konflik politik pada tahun 2011 yang menjejaskan hasil dan operasi mereka di rantau ini. Selain itu, ketidakstabilan politik meningkatkan kos keselamatan bagi syarikat yang beroperasi di kawasan berisiko tinggi. Syarikat perlu melabur lebih banyak untuk melindungi aset dan pekerja mereka. Yang keempat iaitu keburukan pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 menyebabkan gangguan besar kepada rantaian bekalan global, di mana penutupan kilang dan sepadan negara menyebabkan kelewatan dalam penghantaran barang dan bahan mentah. Selain itu, industri pelancongan dan perhotelan sangat terjejas akibat sekatan perjalanan yang diperkenalkan untuk mengawal penyebaran virus. Sekian, terima kasih. Nama saya Ulia Resimuniadi, nama metrik saya 283889. Hari ini saya akan tentang membincangkan langkah-langkah ancaman persekitaran luaran seperti COVID-19. Langkah pertama adalah analisis risiko. Analisis risiko adalah sangat penting untuk mengenai masalah yang tidak dijangka yang boleh menjelaskan kumpulan atau organisasi. Apabila COVID-19 menyukarkan orang ramai untuk pergi kerja, seperti syarikat terpaksa membuat rancangan untuk membenarkan pekerja mereka melakukan kerja mereka dari rumah. Ini bermakna mereka perlu menyediakan cara yang baik untuk semua orang antara satu sama lain. Langkah kedua adalah fleksibiliti operasi. Fleksibiliti operasi berkaitan dengan kapasiti syarikat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang tidak dijangka dalam lanskap perniagaan. Adalah penting untuk pemimpin memupuk persekitaran kebolehsesuaian dengan mengubah suai model perniagaan, amalan kerja dan struktur organisasi jika perlu. Ini mungkin termaksud menyemak semula jadual kerja, mengagih semula sumber atau melaksanakan kaedah pengeluaran dan perkhidmatan baharu. Langkah ketiga adalah menyusun SOP yang jelas dan berstruktur. Penyusun SOP yang jelas dan berstruktur adalah penting bagi pemimpinan untuk mewujudkan prosedur operasi standard SOP yang komprehensif untuk mengenai keadaan yang tidak dijangka. SOP ini menyediakan rangka kerja terpinci untuk dipatuhi oleh semua orang bekerja semasa krisis, merangkumi protokol keselamatan, strategi mengurus operasi dan keadaan komunikasi yang berkesan apabila bertindak balas ancaman luar. SOP ini mengubahkan langkah keselamatan yang penting seperti penggunaan peralatan perlindungi PPE, sanitasi, tetapi ruang kerja dan penjagaan fizikal. Semuanya bertujuan memastikan pengeluaran vaksin berjalan dengan selamat dan tanpa gangguan. Langkah keempat adalah pelaksanaan protokol kesihatan dan keselamatan.
menjalankan pemeriksaan suhu badan untuk semua orang sebelum mereka memasuki tempat kerja boleh membantu mengenal pasti sebarang gejala yang berpotensi dan menghalang individu yang mungkin berisiko daripada menyebarkan penyakit secara tidak sengaja. Terima kasih. Seterusnya, saya Jacinta Liza anak perempuan Joseph, nombor matriks 283756 akan meneruskan pembentangan ini. Langkah-langkah seterusnya, kepimpinan berorientasikan kemanusiaan, menunjukkan empati dan perhatian terhadap kebajikan pekerja. Contohnya, menawarkan sokongan mental dan kesejahteraan kepada kaki tangan semasa krisis, seperti menyediakan program kaunseling atau fleksibiliti dalam waktu kerja. Dengan mengambil langkah-langkah ini, pemimpin tidak hanya dapat menguruskan risiko yang timbul daripada faktor luar, tetapi juga membina organisasi yang lebih tahan lasak dan siap menghadapi cabaran di masa hadapan. Seterusnya, pemantau dan analisis pasaran, melaksanakan sistem pemantauan untuk mengikut perubahan dalam ekonomi dan politik. Contohnya, syarikat yang terlibat dalam perdagangan antarabangsa harus menggunakan analisis data untuk memahami trend pasaran dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang paling tepat. Akhirnya, komunikasi yang berkesan. Membina komunikasi yang jelas dan terbuka dengan semua pemegang kepentingan. Contohnya, syarikat boleh memberikan kemas kini berkala kepada kaki tangan dan pelanggan tentang langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi krisis dan mengekalkan kepercayaan dan motivasi. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulannya, ancaman daripada persekitaran luaran ini memaksa organisasi untuk bertindak secara proaktif dan strategik bagi memastikan kestabilan serta daya saing mereka. Dalam teori pengurusan risiko, ancaman ini diklasifikasikan sebagai risiko sistematik yang tidak dapat dikawal sepenuhnya tetapi boleh dikurangkan melalui perancangan yang efektif. Seterusnya, teori kontingensi pula menekankan kepentingan pemimpin menyesuaikan tindakan mereka mengikut perubahan dalam persekitaran luaran. Manakala teori kepimpinan transformasional menekankan peranan pemimpin dalam memberi pengaruh dan motivasi kepada pekerja dengan menyediakan misi yang jelas dan sokongan moral. Oleh itu, setiap organisasi perlu bersiap sedia dan menyesuaikan diri untuk menghadapi ancaman daripada persekitaran luar. Pemimpin yang proaktif berperanan penting dalam menjamin kelangsungan dan ketahanan organisasi dengan melaksanakan strategi seperti pemantauan persekitaran, kepelbagaian dalam rantaian bekalan, perancangan kewangan yang berhemah, pelan kesinambungan perniagaan dan komunikasi yang berkesan. Pendekatan ini akan membantu organisasi mengurangkan kesan negatif daripada risiko persekitaran, meningkatkan ketahanan dan memastikan sokongan dan kepercayaan daripada pihak berkepentingan.